KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bersama saya Nisa K. Hari ini kita akan sama-sama membincangkan topik tingkatan 5 bagi mata pelajaran kimia. Untuk mengenali siapakah guru yang akan bersama-sama dengan kita, kita tonton profil beliau. Baiklah, murid-murid di rumah bersama-sama dengan kita datangnya dari SMK Sentul Utama Kuala Lumpur. Cikgu Tung Sulin, apa khabar cikgu? Baik. Selamat datang ke Didik TV. Yeah. Terima kasih cikgu kerana bersama-sama dengan kami hari ini. Sebelum tu ya cikgu, hari ini murid-murid di rumah kita juga dibantu oleh juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Saiful Amri Sailan dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam, Selangor. Baiklah, saya harap murid-murid di rumah semuanya sudah bersedia untuk topik kita hari ini. Cikgu, apakah topik kita hari ini cikgu? Baiklah, topik kita pada pagi ni ialah kimia konsumer dan industri. Wah, nampak macam sukar je. Betul ke sukar? Sebelum kita bincangkan topik kita, siapa yang ada dengan kita hari ini cikgu? Baiklah, pagi ni kita ada Nurin bersama dengan kita. Hai Nurin. Dian. Kita ada Dian. Hai, selamat datang. Syafiqah. Hai Syafiqah. Dan Yoshini. Yoshini, selamat datang. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami dan saya pun tak nak buang masa. Jom kita teruskan perbincangan kita. Silakan cikgu. Baiklah. Setiap hari kita menggunakan semua benda di persekitaran kita. Betul. Tapi dia ada asalnya. Datang dari mana benda-benda ni. Baik. So inilah yang kita akan pelajari pada hari ini. Baik. Dan untuk topik ni sebenarnya dia ada 6 subtopik. Oh. Okey, mari kita tengok subtopik yang pertama, minyak dan lemak terlebih dahulu. Okey, kita ada minyak dan lemak dan dua ni memang berbezalah. Okey, dan sumber minyak ni asalnya dari tumbuhan, manakala lemak daripada haiwan. Dan sifat fizikal kedua-dua bahan ni, minyak dan lemak ni dia memang berbeza. Baik. Okey, sebab minyak ni lazimnya kita tengok dalam bentuk cecair kan, Nisa kan? Dan lemak pula dia dalam bentuk pepejal. Ini disebabkan oleh takat lebur masing-masing ni yang sangat berbeza. Okey. Now, minyak dan lemak ni banyak digunakan dalam kehidupan seharian kita. Okey, salah satu daripadanya ialah dengan penggunaan bahan api bio, okey, di mana minyak dan lemak ni digunakan untuk menghasilkan bahan api bio seperti biodiesel untuk digunakan oleh kenderaan yang menggunakan enjin diesel. Okey, manakala untuk sumber nutrisi pula, minyak dan lemak ni membekalkan tenaga di samping, membantu tubuh badan kita menyerap vitamin penting seperti vitamin A, D, E dan K. Baik. Okey, manakala sabun pula, dari sudut sabun kita memerlukan minyak untuk penghasilan sabun ni. Dan makanan haiwan, memanglah haiwan juga perlukan lemak sedikit. Yeah. Kalau tak, macam mana dia nak tahan sejuk kan? Betul. Okey. Now, daripada bahagian minyak dan lemak ni, kita ada lazimnya dia boleh ditanya di soalan di bahagian B. Okey. Dan apa kata Nisa cuba baca soalannya? Soalannya, rajah di sebelah menunjukkan sebuah poster. Minyak sayuran dan lemak haiwan mengandungi lemak tepu dan lemak tak tepu. Berdasarkan rajah tersebut, kenal pasti jenis lemak yang boleh menyebabkan perubahan keadaan arteri tersebut. Terangkan mengapa. Kalau kita tengok poster tu, orang tu tengah sakit jantung kan? Betul. Dan kita tengok arteri tu berubah sedikit. Okey, mari kita beri ruang kepada pelajar kita ni. Baik. Untuk menjawab soalan ni. Soalannya tadi. Berdasarkan rajah Okey, tersebut. cikgu jawab. Yoshini nak jawab, silakan. Okey, jawapan saya lemak tepu kerana lemak haiwan mengandungi banyak lemak tepu. Okey, setakat bagaimana, ni cikgu? kita ada 2 markah. Ya. Okey. Mari kita cari 2 markah lagi. Saya cikgu.
Silakan ya. Syafika. Satu ialah meningkatkan kolesterol yang menyebabkan penggumpalan lemak di dinding arteri. Kolesterol meningkatkan gumpalan lemak. Penggumpalan lemak kat Baik. dalam arteri. Okey, mari kita tengok jawapan mereka. Jom kita semak sama-sama. Okey. Tadi Yoshini ada mengatakan bahawa lemak tepu. Okey, lemak tepu inilah punca sakit jantung tu. Ya. Dan lazimnya lemak tepu ni dia banyak terkandung dalam lemak haiwan. Dan disebabkan oleh pengumpulan lemak ni tadi, Baik. dia boleh meningkatkan kolesterol dalam badan dan akibatnya pada dinding arteri tadi, okey, dia akan banyak penggumpalan lemak ni. Okey, baiklah. Kita cuba soalan yang seterusnya. Baik. Bukan soalan, sorry. Okey, kita masuk pula kepada perbandingan antara sabun dan deterjen. Okey. Selalu kita banyak menggunakan sabun dan deterjen. Betul. Sama ada untuk mandi ataupun untuk mencuci baju. Okey, dan sabun ni sebenarnya adalah suatu garam natrium ataupun garam kalium bagi asid lemak berantai panjang. Dan deterjen pula ialah garam natrium bagi asid sulfonik. Dan masing-masing ni dia mempunyai proses penyediaannya tersendiri. Iaitu sabun ni adalah proses saponifikasi. Alright? Manakala untuk deterjen, dia kena melalui dua proses. Satu iaitu pensulfonan dan juga peneutralan. Alright? Untuk kes keberkesanannya pula. Ya, Dian. Saya tahu apakah keberkesanan antara sabun dan deterjen. Ya, Dian. Sabun berkesan dalam air lembut, manakala deterjen berkesan dalam kedua-dua air liat dan air lembut. Ya, betul tu. Dia memang jauh berkesan kalau dalam deterjen. Baik. Kerana biasanya air kita kalau dia air keras ni ialah air yang mengandungi ion kalsium dengan ion magnesium. Dia boleh menghasilkan kekat kalau kita gunakan sabun untuk Baik. cuci. Sebab itulah deterjen memang jauh lebih efektif berbanding dengan sabun. Baik. Okey. Mari kita pergi kepada tindakan pencucian sabun dan deterjen pula. Mungkin Syafiqah nak cuba? Syafika ada nak kongsikan? Ya. Silakan. Boleh? Okey, mungkin Saya tolong jawab, cikgu. Alright. Boleh. Silakan. Nurin. So tindakan pencucian sabun dan deterjen, tindakan dia penambahan sabun atau deterjen ke dalam air akan mengurangkan ketegangan permukaan air. Ini akan menambahkan kebolehan air untuk membasahi permukaan kain. Baik. Okey, yang kedua, sabun atau deterjen mengayon dalam air dan menghasilkan anion sabun atau anion deterjen yang bergerak bebas. Baik. Terima kasih Nurin di atas bantuannya. Itu ialah peringkat pertama apabila kita menambahkan sabun ke dalam air. Baik. Okey. Mari kita tengok peringkat yang kedua. Apa yang terjadi ialah molekul sabun ni dia ada dua bahagian, hidrofilik dan hidrofobik. Hidrofobik maksudnya dia takut kepada air. So, apa yang terjadi? Bahagian hidrofobik ni akan tertarik pada bahagian lapisan minyak tadi. Dan apabila kita menggosok pakaian ataupun masa kat dalam mesin basuh tu kan dia bergoncang, berpusing tu kan. Masa itulah penarikan oleh molekul sabun akan berlaku pada minyak tersebut. Baik. Dan lepas tu dia akan dicuci dengan air. So bila dia apa orang kata? Rinse. Dibilas. Rinsing, bilas. Ya. Bilas. Okey. Minyak ni akan dicuci bersama-sama. Baik. Itulah tindakan pencucian sabun dan deterjen. Baik. Now, okey, mari kita tengok soalan objektif yang pertama. Okey, antara yang berikut, yang manakah betul mengenai saponifikasi? Okey, ini ialah pilihan jawapannya. Ada A, B, C dan D. Okey, kita tengok siapa nak cuba. Ada nak cuba soalan? Ya, silakan Nurin. Saya nak tahu dulu. Okey, Syafiqah jawab dulu. Syafika jawab dulu. Syafika. Silakan Syafika. Jawapan saya C. C. Alright. Tindak balas antara alkana dengan klorin. Sebenarnya jawapan tu salah sebab jawapan dia A. Kerana
minyak atau lemak akan bertindak balas untuk menghasilkan gliserol dan sabun. Cuba tengok struktur sabun tu kan. So struktur tu ester. Kalau kita perhatikan di sini, memang jawapan yang diberikan oleh Nurin tadi tu dia betul. Okey, disebabkan oleh minyak atau lemak tadi, dia bertindak balas dengan alkali untuk menghasilkan gliserol. Kalau kita perhatikan strukturnya di sini, okey, kita akan perasan bahawa benda ni adalah ester sebenarnya. Okey. Baik. Nah, kita pergi ke soalan berbentuk struktur pula kali ini. Okey. Okay, diberi rajah di sini. Okay, cuba perhatikan, murid-murid perhatikan sebab korang yang akan jawab nanti. Ya. Rajah ni menunjukkan keputusan eksperimen bagi tindakan pencucian antara ejen P dan ejen Q. Terangkan perbezaan bagi tindakan pencucian ejen P dan ejen Q ni. Ada nak cuba? Saya nak jawab dulu. Silakan Dian. Ejen pencuci P berkesan, manakala ejen pencuci Q tidak berkesan. Alright. Untuk yang kedua pula? Ejen pencuci P, anion deterjen bertindak balas dengan ion kalsium atau magnesium untuk menghasilkan garam terlarutkan. Manakala ejen pencuci Q, anion sabun bertindak balas dengan ion kalsium atau magnesium Baik. menghasilkan garam tak terlarutkan. Okey, baik. kita tengok jawapan dia orang ni. Kita semak sama-sama. So, sebenarnya ejen P memang berkesan okey dari sudut ni, dan ejen Q pula dikira sebagai suatu ejen pencuci yang tidak berkesan. Ini kerana ejen pencuci P ni dia bertindak balas dengan ion kalsium atau magnesium untuk menghasilkan garam terlarutkan. Baik. Manakala ejen pencuci Q dia adalah anion sabun ni tadi, dia bertindak balas dengan ion kalsium ataupun magnesium tadi untuk menghasilkan garam tak terlarutkan. Keadaan inilah yang dipanggil kekad. Baik. Okey. Kita tengok soalan yang seterusnya pula. Okey, anion sabun ni dia terdiri daripada dua bahagian, hidrofilik dan hidrofobik. Okey. Pelajar tu dia diminta untuk melukis suatu rajah. Okey. Mari kita dapatkan satu gambaran daripada murid-murid cikgu ni. Okey, siapa nak cuba dulu? Ada yang nak kongsikan? Saya cikgu. Silakan Nurin. Okey, yang pertama kena ada grease dekat atas kain kan. So molekul sabun yang hidrofilik akan larut dalam grease tersebut. Baik. Cikgu, Ya. Silakan Yoshini. labeling mesti ada kan cikgu? Ya, betul. Labeling sangat penting. Sebab itulah bila kita melukis sama ada molekul sabun, okey, pencuciannya, okey, kita kena utamakan rajah yang berfungsi di mana air itu haruslah ada dash line. Ini menunjukkan air. Baik. Dan labeling memang sangat penting. Dalam kes ni air, grease, bahagian hidrofilik dan hidrofobik kena dilabel dengan betul-betul. Baik, cikgu, kalau tidak dilabel akan menyebabkan murid kehilangan markah kan? Betul tu. Baik. So, ini adalah kaedahnya untuk kita mendapat markah penuh untuk soalan yang berstruktur seperti ini, terutamanya lukisan. Baik. Kita ke soalan seterusnya, cikgu. Soalan yang seterusnya, murid-murid diberikan rajah yang sebegini, di mana proses saponifikasi berlaku di dalam makmal. Dan nyatakan nama sabun yang terbentuk bagi asid lemak dihasilkan daripada hidrolisis minyak kelapa sawit, ialah asid palmitik. So, di sini kita nampak dia adalah larutan natrium hidroksida. Baik. Mari kita tengok siapa lebih peka. Dia nak kongsikan? Saya tahu jawapannya. Silakan Dian. Jawapannya ialah natrium palmitate. Mari kita Kita semak, cikgu. Ya, betul tu. Alright. Okey. Sekarang kita tengok soalan seterusnya. Senang kan soalan tadi kan? Setakat ni boleh murid-murid di rumah pun harap dapat menjawab. Silakan, cikgu. Alright, kita tengok. Cadangkan bahan yang lain yang boleh menggantikan natrium hidroksida. Menggantikan. Ya, Syafiqah. Cikgu, kalium hidroksida kan? Ya, betul tu. Sebab kalium hidroksida dan natrium hidroksida ni merupakan akali yang biasa kita belajar. Baik. Dan dua-dua ni adalah akali kuat. Okey. 2E pula, ini ialah suatu rajah. Kalau murid-murid diberi
untuk mengenal pasti. Okey. Kena pasti mana bahagian A, mana bahagian B. Okey. Rasa-rasanya yang mana satu bahagian A, yang mana satu bahagian B. Saya nak cuba cikgu. Silakan Nurin. Okey, untuk bahagian A ialah hidrofobik, untuk bahagian B hidrofilik. Alright. Kita tengok. Semak. Oh, betul lagi. Betul. Anak-anak murid cikgu ni. Diharapkan bijak murid-murid di rumah pun dapat menjawab bersama-sama setakat ini. Kita ada soalan lagi tetapi cikgu kita tak mempunyai masa. Kita rehat seketika. Kembali selepas ini di Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM Sukses SPM 2022. Kita membincangkan topik kimia konsumer dan industri bersama-sama Cikgu Tung Sulin. Jom kita tak nak buang masa. Murid-murid diharap bersedia. Kita teruskan Cikgu. Okey. Silakan Cikgu. So, kali ini kita akan masuk bahan tambah makanan pula. Baik. Okey. Korang tahu tak? Dekat bawah sana ada kedai baru. Tengok ni saya beli apa. Saya pun ada pergi kedai tu dengan Nurin. Saya beli garam. Wah, rajin. Saya pula beli gula. Alah, bukan korang tiga je. Saya pun. Saya pula beli kukus. Wah, macam-macam mereka beli. Okey, semua tahu tak apa barang-barang yang kita beli ni sebenarnya? So, barang-barang ni ialah bahan tambah makanan. Oh, ya ke? Korang tahu tak? Makanan ialah bahan semula jadi atau sintetik yang ditambahkan pada makanan untuk menghalang kerosakan atau memperbaik rupa bentuk makanan, rasa dan tekstur. Bahan tambah makanan ada 7 jenis, iaitu Yang pertama pengawet. Yang kedua pengantioksida. Yang ketiga perisa. Yang keempat penstabil. Kelima pengemulsi. Keenam pemekat. Dan ketujuh pewarna. Itulah bahan tambah makanan. Baik. So, bahan tambah makanan ni memang sangat penting. Sebab itulah makanan yang kita makan setiap hari, dia nampak cantik. Betul. Dia menarik. Okey. Mari kita tengok beberapa contoh dan fungsi jenis-jenis bahan tambah makanan yang diperkenalkan oleh murid-murid kita tadi. Baik. Okey. Pengawet ni sebenarnya dia untuk mengelakkan pertumbuhan mikroorganisma seperti bakteria supaya makanan tu boleh tahan lama. Pengantioksida, perisa, penstabil semua ni memang kalau kita tengok label makanan, kita akan dapati semua jenis bahan tambah makanan ini memang akan ditambahkan dalam semua makanan yang diproseslah setiap hari tu. Okey. Pewarna pula biasanya dia bagi warna supaya makanan tu nampak cantik dan menarik perhatian kita supaya kita nak beli makanan tersebut. Okey, mari kita tengok soalan objektif pula. Soalan yang pertama, bahan tambah makanan manakah dan contoh dipadankan dengan betul di sini? A, B, C ataupun D? Ada yang nak cuba? Cikgu, saya nak jawab. Silakan Yoshini. C ke tu? C. Ya, salah. Patutnya jawapan dia A sebab aspartam ialah pemanis tiruan. Jadi C adalah jawapan dia. Mari kita Semak. semak jawapan dia. Ya, okey. Jawapan dia memang adalah A sebab tadi pilihan Yosh tadi ialah aspartam, iaitu pengantioksida. Sebenarnya aspartam ni adalah satu pemanis tiruan. Baik. Dia menggantikan gula. Dan dia khususnya di bawah perisa. Kita tengok soalan yang kedua pula. Farouk hendak membuat jam strawberry yang tahan lama, pekat dan kaya dengan rasa strawberry. Apakah bahan yang perlu ditambahkan ke dalam jam tersebut? A, B, C ataupun D? Ada nak cuba? Saya cikgu. Silakan Nurin. Okey, jawapan dia A. Kerana untuk tahan lama, kita perlukan gula sebagai pengawetnya. Dan kita perlukan pektin sebagai untuk membantu dalam pemekatan. Dan rasa strawberry daripada jam tu datang daripada perasa tiruan. Ya, betul tu. Jawapannya memang A. Baik.
kita tengok soalan jenis bahagian B pula. Okey. Rajah di bawah menunjukkan perbualan antara Amin dan Mak Tijah. Okey, Amin kata, "Mak, sedang buat apa tu?" Mak Tipah jawab, "Mak sedang membuat ikan masin." Amin, "Tolong Mak letakkan bahan itu pada ikan ini." Amin pun jawablah, "Baiklah Mak." So, berdasarkan rajah ni, jawab soalan-soalan berikut. Soalan A, nyatakan bahan yang dimaksudkan dalam dialog itu. Dan B, mengapakah bahan di A tadi ditambah pada ikan dan terangkan. Okey, kita ada siapa nak cuba jawab ni? Bahan apa? Produknya ikan masin. Silakan Dian. Jawapannya garam biasa atau natrium klorida. Okey, betul. B pula? Kenapa agaknya? Untuk mengawet ikan supaya air menyerap daripada mencacatkan aktiviti bakteria. Okey, kita baik. tengok Kita simak. jawapannya. Ya, betul tu. So, kita perlukan garam biasa ni sebagai pengawet semula jadinya untuk mengawet ikan tadi. Sebab dia boleh membantu menyerap air keluar daripada mikroorganisma dan seterusnya merencatkan aktiviti bakteria tersebut. Cikgu, saya tengok soalan ini antara clue yang diberi dalam soalan hanyalah apakah jenis makanan atau produk yang diberi. Jadi kita kena tahulah kan kalau makanan ini apa perisa ataupun jenis apa bahan tambah makanan yang digunakan. Betul tak cikgu? Ya, untuk jawab soalan ini. Tapi kan cikgu, dalam banyak-banyak bahan-bahan dalam makanan kan, saya selalu jumpa satu ni cikgu, MSG. Apa sebenarnya MSG tu cikgu? Kan ada murid-murid yang boleh bantu saya. Selalu nampak ni tapi mungkin saya tak pasti apa itu MSG. Ada yang boleh bantu? Saya boleh jawab. Silakan Yoshini. Okay, MSG ni nama penuh dia mononatrium glutamat. Ini menyebabkan rasa sedap kepada makanan. Oh, mononatrium glutamat. Terima kasih Yoshini berkongsi dengan saya. Bagus murid-murid cikgu daripada SMK Sentul Utama kita hari ini. Sebenarnya cikgu, kita nak rehat seketika sebelum kita sambung perbincangan kita hari ini. Murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih murid-murid di rumah masih menonton kami di Sukses SPM 2022. Jom kita teruskan perbincangan kita hari ini. Mata pelajaran Kimia topik tingkatan 5. Jom cikgu kita teruskan. Silakan cikgu. Okey, sekarang kita pergi ke subtopik yang seterusnya iaitu ubat-ubatan dan bahan kosmetik. Baik. Okey, murid-murid. Cikgu ada pesankan untuk bawa satu ubatan di rumah yang awak rasa adalah ubatan tradisional. Apa kata awak tunjukkan kepada semua kat sini? Boleh angkatkan apakah barangan yang murid-murid dah dapat? Apa tu? Okey, ada yang saya kenal, ada yang saya macam tak pasti yang di dalam bekas tu cikgu. Mungkin kita boleh minta murid-murid terangkan. Ya, betul tu. Silakan. Okay, boleh saya cuba dulu? Baik Nurin, silakan. Okey, hari ini ubat-ubatan yang saya bawa ialah halia. Okey, semua tahu tak halia ni sebenarnya dapat meningkatkan angin dalam badan. Selain itu juga, halia boleh digunakan untuk mencegah selsema dan juga digunakan untuk memanaskan badan. Baik. Seterusnya. Itulah jus buah ada dapat melenggang batuk. Oh, asam Jawa. Asam Jawa. Ingatkan apalah tadi cikgu. Seterusnya. Saya pula bawa bawang putih. Fungsi bawang putih pula ialah untuk buang angin dan antiseptik. Baik, terima kasih Dian. Seterusnya. Okey, saya bawa kunyit hidup. Yang ni akan membantu meningkatkan ingatan dan mengandungi antiseptik semula jadi untuk membantu pencegahan penyebaran bakteria. So kalau kita perasan kat sini, Yoshini tadi dia bawa kunyit. Okay, ini adalah salah satu contoh ubatan tradisional yang kita boleh gunakan di rumah juga. Dan Dian pula dia telah membawa bawang putih. Bawang putih ni pun boleh membuang angin sebenarnya dalam badan kita. So kalau kita perhatikan kat sini, ada juga lidah buaya, aloe vera. Dia guna untuk merawat penyakit kulit dan melegakan luka
Kadang-kadang kita ada luka, kita boleh letaklah sedikit gel daripada aloe vera ni. Dan ginseng. Ginseng ni mahal tau Nisa. Ya. Okay. So ginseng ni dia digunakan untuk membina pertahanan badan terhadap jangkitan. Dan dia merendahkan tekanan darah dan juga paras kolesterol dalam darah kita. Baik. Cikgu, saya perasan bahan-bahan yang dibawa murid-murid ini sebenarnya bahan yang mudah kita dapati di dapur rumah kita. Ya, betul tu Nisa. Baik, kita teruskan cikgu. Okey. Di samping perubatan tradisional, kita ada juga ubatan moden. Dan perubatan moden ni dia terbahagi kepada 5 kategori pula. Analgesik, antimikrob, ubat psikotik, anti-alergi dan kortikosteroid. Okey, 5 jenis ni. Nah, dan setiap jenis ubat ni dia ada fungsi-fungsinya yang tertentu. Okey, contohnya analgesik ni. Fungsinya aspirin dan paracetamol ni biasanya kita makan apabila kita rasa sakit dekat badan. Okey, manakala Codeine ni iaitu sejenis dadah sebenarnya, tapi dia selalunya kalau kita ambil pun dia diberi dalam dosis yang sangat-sangat sedikit sebab dia membantu untuk melegakan sakit, rawatan batuk dan juga cirit-pirit. Untuk antimikrob pula, kita ada antibiotik yang pelbagai jenis seperti penicillin ataupun streptomycin. Dan antibiotik ni dia berfungsi untuk membunuh atau merencatkan pertumbuhan bakteria. Dan antiseptik pula digunakan di bahagian luar badan dan disinfektan untuk memusnahkan patogen yang terdapat pada objek bukan hidup seperti lantai dan sistem peparitan. Okey. Untuk ubat psikotik pula, ini biasanya digunakan untuk merawat psikosis, iaitu gejala penyakit mental. Okey, yang menyebabkan seseorang pesakit tu mungkin melihat, mendengar ataupun mempercayai perkara yang tidak nyata. Okey, untuk anti-alergi pula, lazimnya antihistamin lah. Dia digunakan untuk melegakan hidung berair dan kegatalan. Untuk kortikosteroid pula, yang ini digunakan untuk melegakan kawasan yang radang. Dan dia juga digunakan untuk mengurangkan bengkak, kemerahan, gatal-gatal dan juga tindak balas alergi, asma serta artritis. Baik. Okey. Mari kita tengok bahan kosmetik pula. Bahan kosmetik ni kita kan perempuan suka guna kan? Okey. Nah, lazimnya kita ada air, kandungannya adalah air. Okey, di mana dia merupakan bahan pelarut dalam penghasilan kosmetik, pengemulsi, okey, pemekat dan juga pemekat ni tadi untuk memekatkan produk kosmetik. Baik. Saya tengok macam ada je yang ada nak kongsikan ya, Syafiqah? Ya, saya tahu lagi satu bahan yang ada dalam kosmetik. Apa dia? Iaitu sebab itulah kosmetik itu wangi. Ya, pewangi. Baik. Cikgu, saya nak cuba lagi satu. Boleh Nurin? Okey, lagi satu ialah pelembap. Sebab tu bila kita sentuh pelembap tu rasa kelembapan. Baik. Dan pelembap ni sebenarnya untuk mengekalkan kelembapan bahan kosmetik tersebut. Okey, kita juga ada pengawet kat dalam untuk mengelakkan kerosakan kosmetik. Baik. Okey, sekarang kita cuba pula soalan berstruktur. Okey, rajah ni menunjukkan beberapa jenis bahan kosmetik. Nyatakan maksud kosmetik. Ada nak cuba? Silakan Dian. Saya nak tahu dulu. Kosmetik ialah bahan atau produk yang digunakan secara luaran untuk melindungi atau mencantikkan penampilan seseorang. Okey, kita tengok. Kita simak. So, kosmetik ni adalah suatu bahan atau produk yang digunakan secara luaran atau untuk membersih, melindungi atau mencantikkan penampilan seseorang. Okey, kita tengok soalan struktur yang kedua. Lidah buaya, okey, aloe vera dan ginseng boleh digunakan sebagai ubat tradisional. Nyatakan bahagian lidah buaya dan ginseng yang digunakan sebagai ubat tradisional tadi dan terangkan fungsi masing-masing. Syafiqah dah angkat tangan. Silakan. Bahagian daun lidah buaya digunakan sebagai ubat tradisional. Dia punya gel kat dalam tu boleh merawat kesan, melecur dan masalah kulit.
Lidah buaya gelnya. Bahagian Silakan. Bahagian akar ginseng digunakan sebagai ubat tradisional, manakala akar ginseng digunakan bagi meningkatkan kekuatan fizikal dan mental untuk bekerja. Okey, kita tengok. Kita semak. So, untuk soalan jenis berstruktur ni, disebabkan dia ada 4 poin, maka biasanya kalau dia ada 4 markah, 4 poin lah yang kita kena tulis. So, dalam bagi jenis soalan ni, bahagian daun lidah buaya digunakan sebagai ubat tradisional. So, kita kena nyatakan dengan spesifik bahagian mana lidah buaya tu. Baik. Kalau tidak, ada orang ingat mungkin dekat ekor dia ke, dekat akarnya ke. So, kita kena spesifikkan bahagian daun tersebut. Dan bahagian daun tu, apa yang terkandung pada bahagian daun tu? Gel. Gel. So, gel ini tadi digunakan untuk merawat apa? Kesan melecur dan masalah kulit. Tak semestinya ada masalah kulit. Kalau murid tadi boleh menjawab merawat kesan melecur pun dah cukup. Ataupun luka. Lepas tu bahagian akar ginseng. Ginseng ni pun penting. Dia kena nyatakan bahagian akarnya. Okey, yang digunakan sebagai ubat tradisional. Dan akar ginseng ni, apakah fungsi dia? Untuk meningkatkan keupayaan fizikal dan mental untuk bekerja. So, kalau murid tu mungkin dia jawab setakat meningkatkan keupayaan fizikal sahaja pun dia masih boleh mendapat Masih markah. dapat markah. Baik. Ya, janji dia jawab. Betul tak, Nisa? Okey. Kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, dan soalan ni adalah salah satu daripada soalan di bahagian B atau C. Okey. Dan biasanya 4 markah. Nah, kita ada 3 orang pesakit kat sini. Okey, masing-masing ada gejalanya sendiri. Khatijah ni gejalanya ialah suhu badan 38.5 darjah Celsius. Itu dia sedang demam tu kan. Sakit otot dan badan. Okey. Midi pula dia berhalusinasi dan dia murung dan gelisah. Nazir pula sakit dada apabila batuk dan hilang selera makan. So kita andaikan sekarang Cikgu lantik salah seorang kat sinilah jadi doktor. Wah. Okey. Kita nak mengenal pasti contoh nama ubat yang sesuai untuk Nazir dan Midi, dan jangan lupa kena nyatakan kesan sampingan daripada ubat tu kalau tidak ikut preskripsinya. Siapa nak cuba? Siapa nak jadi doktor? Saya nak cuba tengok. Baik, Dr. Nurin, silakan. Okey, untuk pesakit MIDI, ubat yang sesuai diambil ialah haloperidol, chlorpromazine dan clozapine. Tapi kesan sampingan yang diperoleh ialah mengakibatkan pergerakan muka dan badan tidak normal dan juga boleh mengakibatkan kejang dan menggeletar. Okey, setakat ni kita cuma utamakan MIDI je. Macam mana dengan Nazir? Okey, saya nak jawab. Baik, Dr. Yoshini, silakan. Okey, untuk Nazir ubatnya Kodena dan kesan sampingannya berasa mengantuk. Baik. Okey, mari kita semak jawapan. Okey, jawapan yang diberikan oleh Nurin tadi betul. Cuma bila kita menulis, okey, kalau tulis haloperidol, chlorpromazine dan clozapine, maksudnya kita sedang mempreskripsikan ketiga-tiga ubat. So kita kena pilih salah satu daripada ubat itu sahaja sebagai jawapan. Alright? Dan kesan sampingannya memang betul lah, dia mengakibatkan pergerakan muka dan badan. Okey, jawapan daripada Yoshini pula tentang Nazir ni, Kodena. Okey, ini memang betul sebab dia untuk membantu untuk halusinasi semua tu. So, cuma kesan sampingan daripada ubat ni ialah pesakit tu akan mula berasa mengantuk. Baiklah, diharapkan jawapan murid-murid di rumah juga sama dengan jawapan-jawapan yang dikongsikan oleh murid-murid di Google Meet bersama-sama dengan kami hari ini. Kita akan berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kita sambung perbincangan kita selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid kembali menonton Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM mata pelajarannya Kimia. Hari ini kita nak sambung perbincangan kita. Silakan cikgu, kita teruskan. Okey, sekarang kita berada di subtopik yang terakhir untuk bab ni. Okey.
di bahagian aplikasi nanoteknologi dalam industri. Benda ni adalah benda baru sebenarnya. Okey, dan nanoscience ni ialah kajian pengolahan bahan-bahan pada skala nano. Okey, iaitu antara 1 nanometer hingga 100 nanometer. Dan berikutan daripada nanoscience ni tadi, terlahirlah nanoteknologi, iaitu pembangunan bahan atau peranti dengan memanfaatkan ciri-ciri zarah nano ni. Baik. Nah, ini adalah beberapa aplikasi nanoteknologi dalam industri, iaitu merangkumi semikonduktor dan elektronik. Okay, di mana semikonduktor ni dengan ada aplikasi nanoteknologi ni tadi, dia menjadi lebih kecil dan efisien, dan sistem pendawaian dengan konduktivitinya akan menjadi lebih tinggi. Manakala untuk tenaga dan elektrik, sel solar yang lebih efisien dan lebih kecil, dan bateri yang lebih tahan lama. Sebab itulah kita ada bateri yang kecil-kecil dah sekarang. Ya, betul. Tekstil pula, fabriknya menjadi lebih kalis air, api dan kotoran, dan fabrik pelindung sinar UV dan anti kedut. Dari sudut perubatan pula, peranti ujian yang lebih sensitif dan sistem penyampaian ubat yang lebih berkesan. Untuk pertanian, kita ada racun perosak yang lebih efektif. Sebab tu penghasilan produk kita semakin bertambah setiap tahun. Okay? Dan makanan, bahan tambah makanan berskala nano, di mana pembungkus makanan juga menjadi anti-mikrob. Okay. Untuk bahagian aplikasi teknologi hijau pula, dia terbahagi kepada 6 sektor ini. Yang pertama ialah sektor bekalan tenaga, di mana tenaga boleh diperbaharui seperti solar, hidro, geoterma dan angin. Manakala untuk sektor pengangkutan pula, kenderaan menggunakan bahan api alternatif sekarang ni. Kalau murid-murid pernah tengoklah, dia dah ada kenderaan yang solar. Sekarang ni yang ada charger kat belakang. Betul. Kan. Okey. Bangunan pula, penggunaan bahan binaan mesra alam dan bangunan jimat tenaga. Manakala sektor yang keempat, pengurusan sisa dan air sisa. Maksudnya air sisa yang kita hasilkan setiap hari pun dia ada cara pengurusannya tersendiri. Supaya alam sekitar ni sentiasa selamat. Pertanian dan perhutanan pula, dan sektor perindustrian, di mana penggunaan alatan dan teknologi cekap tenaga. Okey. Sekarang kita cuba satu soalan objektif di sini. Okey. Sebagai seorang ahli biokimia yang terlibat dalam pengurusan sisa dan air sisa, apakah kaedah teknologi hijau yang paling sesuai untuk mengatasi kejadian seperti air sungai dicemari oleh sisa bahan toksik? Kita ada A, B, C dan D. Okey, pilihan jawapan ada di sini. Cuba baca murid-murid. Murid-murid di rumah pun boleh cuba menjawab. Kita semak sama-sama jawapan selepas ini. Murid-murid ada yang nak cuba. Oh, Yoshini, silakan Yoshini. Dia D. Ya, okey. Kenapa? Agak-agaknya kenapa jawapannya jadi D? Kerana dia kena memperketatkan undang-undang terhadap pesalah supaya pesalah tu tidak membuat lagi. Baik. Ya, so betul tu jawapan ni. Okey, D. Di mana tindakan undang-undang ni biasanya kita perketatkanlah supaya kita dapat mengurangkan kadar pencemaran air ataupun pencemaran udara atau mana-mana pencemaran yang disebabkan oleh pengguna yang tidak bertanggungjawab. Baik. Okey. Soalan struktur yang kedua, nyatakan satu aplikasi nanoteknologi dalam kehidupan selain daripada kosmetik. Selain kosmetik ya cikgu? Ya. Ada murid yang nak kongsikan jawapan. Nurin, silakan. Salah satu aplikasi nanoteknologi yang saya tahu ialah tekstil. Tekstil ni merupakan fabrik yang kalis air, api dan kotoran. Selain itu juga, tekstil merupakan fabrik yang berfungsi sebagai pelindung sinar UV dan anti kedut. Okey, kita tengok jawapan. Sebenarnya, kalau kita balik kepada apa yang cikgu ajar tadi kan, kita boleh pilih, murid boleh pilih salah satu daripada jawapan ini. Cuma cara jawabnya, contohnya macam Nurin tadi, dia menjawab tekstil. Okey, tekstil di mana penggunaan nanoteknologi untuk menghasilkan
Fabrik kalis air. Bukan tekstil, ialah fabrik kalis air. Sebenarnya penghasilan disebabkan oleh nanoteknologi inilah. Dalam industri sektor tekstil ni tadi, terhasillah fabrik kalis air, api dan kotoran. Cikgu, contohnya kalau saya jawab soalan macam tadi itu kan, saya tersalah terma mungkin, adakah saya akan kehilangan markah? Ya, memang akan hilang markah. Baik. Dan dalam kimia ni, kalau kita tertulislah, contohnya tekstil, okey, tekstil, kita tertulis macam tersalah ejaan yang sepatutnya tu, kadang-kadang kalau dia bertepatan dengan kimia, dia memang datang asalnya dari kimia, dia menyebabkan pelajar tu hilang markah. Jadi perlu berhati-hati dan ingat ejaan perkataan-perkataan terma-terma dari mata pelajaran kimia kita hari ini. Cikgu bercakap mengenai teknologi hijau, pengurusan sisa, menjaga kebersihan, selalu diwar-warkan kempen di Malaysia kan cikgu. 3R lah, sekarang dah 4R cikgu. Mungkin ramai lagi yang sebenarnya masih tidak cakna ataupun tidak, orang kata apa, tidak ada pengetahuan lanjut mengenai apa itu 4R. Boleh tak saya nak minta murid-murid kongsikan 4R ini apa sebenarnya? Ada yang nak kongsikan? Saya start dulu cikgu. Silakan Nurin. Okey, 4R. R yang pertama ialah refuse ataupun tolak. Okey. Menolak dapat membantu mengurangkan banyak sampah daripada aktiviti manusia, daripada peringkat permulaan. R, refuse. Yang seterusnya, Dian? Reduce. Maksud dia kurang. Kurangkan pembelian, hanya membeli barang yang perlu, beli produk yang boleh diisi semula untuk mengurangkan sampah pembungkusan. Baik. Refuse, reduce. Seterusnya? Silakan. Reuse. Yang ketiga ialah reuse, iaitu guna semula. Semasa hendak membuang sesuatu bahan, tanya diri sendiri sama ada bahan itu boleh digunakan atau dibaiki. Baik. Yang keempat. Silakan. Kita semula membantu mengurangkan sampah yang boleh kita semula, contohnya plastik dan Okey, itu dia 4R yang saya tertanya-tanya tadi cikgu ya. Kita ada refuse, reduce, reuse dan recycle. Sebenarnya kan cikgu, kita dah tiba di penghujung sesi perbincangan kita. Murid-murid di rumah nampak masih kusyuk tu. Sebenarnya dah sampai di penghujung. Jadi saya nak minta cikgu untuk kongsikan kesimpulan terhadap apa yang telah kita bincangkan setakat hari ini. Silakan cikgu. Okey, so hari ni kita telah banyak belajar. Betul tak, Nisa? Betul. Okey. Mungkin murid-murid kita hari ni apa kata berkongsilah apa yang awak telah pelajari daripada cikgu hari ini. Baik. Saya start dulu ya cikgu. Boleh Yoshini, silakan. Okay. Hari ini saya telah memahami bagaimana pakaian saya melalui tindakan pencucian. Okay, saya pula cikgu. Silakan. Okey. Saya pula telah menyedari pelbagai kepentingan bahan tambah makanan dalam memastikan makanan bukan sahaja mempunyai pelbagai perisa, malah tahan lama. Baik. Silakan Dian. Ya, betul tu. Di samping itu, saya juga telah tahu membezakan antara ubatan tradisional dan moden. Tidak terlupa juga kandungan pada bahan kosmetik. dari sudut nanoteknologi dan teknologi hijau pula, saya mempelajari bahawa nanoteknologi banyak menyumbang kepada pelbagai bidang. Saya juga telah menyedari kepentingan teknologi hijau dalam pelbagai bidang dan ianya sangat menarik. Baik, oh itu dia perkongsian dari murid-murid terhadap apa yang telah kita pelajari hari ini. Cikgu, sedikit tips ataupun peringatan kepada calon-calon SPM 2022 kita. Okey, kalau nak menjawab soalan jenis bab ini, okey, sebenarnya dia lebih banyak kepada bacaan dan pemahaman. Tapi cara kita nak memastikan bahawa benda ni yang kita jawab ni ialah apabila kita sedang menggunakan bahan-bahan setiap hari. Okey, cara untuk hafal, sebab kalau kita setakat menghafal, kita tak boleh nak skor benda tu. Baik. Jadi apa kata mulai hari ini, okey, apabila murid-murid mungkin sedang makan sesuatu, apakah yang saya sedang makan? Kenapa benda tu macam tu? Bagaimana makanan tu diproses? Apa kata
mula buat tanya diri sendiri, macam mana benda ni boleh jadi. Maknanya kita kaitkan dengan aktiviti seharian kita supaya untuk menjawab lebih mudah. Baiklah, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Tung Sulin dan juga murid-murid juga dari sekolah yang sama, SMK Sentul Utama Kuala Lumpur, dan terima kasih kepada juru bahasa isyarat kita hari ini, Cikgu Saiful Amri Sailan dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam Selangor. Terima kasih murid-murid yang menonton. Sukses SPM 2022. Saya ucapkan selamat maju jaya. Kita jumpa lagi.